Lebih 130 kes keganasan rumah tangga direkodkan menerusi talian kasih sepanjang tempoh PKP yang mula dikuatkuasakan 18 Mac lalu. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Azwani binti Abdul Aziz, nombor matrik 278595. Pada hari ini saya dan rakan-rakan akan membentangkan mengenai isu yang kami pilih dari falsafah kemanusiaan, iaitu isu keganasan rumah tangga yang berlaku dalam kalangan wanita di Malaysia. Apa itu keganasan rumah tangga? Keganasan rumah tangga ini ianya merupakan satu tingkah laku yang menakutkan, manipulatif atau memaksa oleh satu pasangan untuk tujuan meraih atau mengekalkan kuasa dan kawalan ke atas pasangannya. Keganasan rumah tangga ini ianya bersifat lazim, berulang dan rawak, dan penderaan boleh berlaku secara fizikal, psikologi, sosial maupun seksual. Keganasan rumah tangga ini ianya merupakan satu pencabulan ke atas hak asasi seorang wanita yang mana ianya memberikan sayang amat mendalam terhadap seorang wanita itu. Keganasan rumah tangga ini bukanlah satu fenomena yang baru, malah ianya merupakan isu universal yang semakin meningkat sejak dari kes pertama yang berlaku di England, iaitu pada tahun 1935. Menurut kajian 2014 yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender Kanita di University Science Malaysia, hampir 9% daripada kalangan wanita yang pernah berpasangan di seluruh Malaysia pernah mengalami keganasan rumah tangga. Ini bermakna lebih daripada 800,000 wanita di Malaysia yang berkemungkinan besar mengalami kes keganasan rumah tangga. Kebelakangan ini terdapat peningkatan bilangan kes-kes keganasan rumah tangga yang telah dilaporkan kepada pihak polis. Misalnya pada tahun 2010, hanya 3,173 kes keganasan rumah tangga yang telah dilaporkan, dan ianya meningkat pada tahun 2013 iaitu sebanyak 4,123 kes, dan meningkat lagi sebanyak 4,807 kes pada tahun 2014 dan 5,014 kes pada tahun 2015. Peningkatan bilangan kes keganasan rumah tangga yang dilaporkan kepada pihak polis ini menunjukkan trend yang positif, kerana lebih ramai wanita menyedari hak-hak mereka dan tampil untuk mendapatkan bantuan. Walaupun dengan peningkatan ini, keganasan rumah tangga masih sangat kurang dilaporkan berbanding ratusan ribu wanita di Malaysia yang berkemungkinan mengalami keganasan ini. Selama sejahtera, saya akan membentangkan kajian lepas berkaitan isu keganasan rumah tangga. Berdasarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan kajian-kajian yang dirujukan, kami mendapati permasalahan kes keganasan dalam rumah tangga terlalu meningkat daripada 2011 hingga 2013. Dan sebanyak 30% wanita yang pernah mengalami keganasan rumah tangga dalam sepanjang hidup mereka. Menerusi kajian rintis iaitu tahap pengetahuan masyarakat terhadap keganasan rumah tangga yang dijalankan pada tahun 2019, kami boleh membuktikan keganasan rumah tangga memberikan kesan negatif kepada mangsa. Kesannya adalah kecederaan di badan, hidup dalam ketakutan dan kemurungan. Selain itu, keganasan rumah tangga berlaku adalah berpunca daripada individu yang mempunyai masalah kewangan, tekanan hidup, pengaruh alkohol dan tata juga boleh didapati dalam kajian-kajian yang dirujukan. Bukan itu saja, kami juga mendapati langkah-langkah yang boleh dibuat oleh mangsa dan NGO adalah membuat laporan polis, memberikan khidmat kaunseling kepada mangsa dan bantuan daripada ibu bapa mereka dalam kajian lepas. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan objektif kajian kami. Objektif kajian kami yang pertama ialah mengenal pasti punca berlakunya keganasan rumah tangga.
dalam kalangan masyarakat. Objektif yang kedua, mengkaji kesan yang terjadi akibat keganasan rumah tangga. Objektif yang ketiga, menganalisis langkah mengatasi untuk masalah keganasan rumah tangga pada masa kini dari perspektif jasmani, emosi, rohani dan intelek. Metodologi yang kami telah gunakan untuk menghasilkan kajian ini, yang pertama, reka bentuk kajian yang kami gunakan ialah kajian kuantitatif dengan reka bentuk survei. Yang kedua, metode pengumpulan data, kami telah menggunakan borang soal selidik dengan menggunakan Google Form. Kami telah mengedarkan ke grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Sebanyak 43 orang responden yang telah menjawab Google Form tersebut. Analisis kajian pula kami menggunakan menganalisis jadual dan graf berdasarkan jawapan responden yang telah menjawab Google Form yang telah kami edarkan. Setiap perkara yang berlaku di dunia ini pasti mempunyai punca mereka tersendiri, begitu jugalah dengan isu keganasan rumah tangga. Jadi saya di sini adalah untuk membentangkan beberapa punca yang telah menyebabkan isu keganasan rumah tangga berlaku. Jadi, yang pertama adalah pengaruh alkohol dan dadah. Dua musuh negara ini seperti yang kita tahu akan memberikan kesan yang sangat negatif terhadap individu yang terlibat. Jadi mereka akan mula merasa khayal dan juga otak mereka gagal untuk berfungsi sepenuhnya, menyebabkan mereka lebih cenderung untuk melakukan keganasan rumah tangga ini kerana ia berada di luar kawalan mereka. Seterusnya ialah jahil dan kurang didikan agama. Didikan agama merupakan didikan yang perlu diterapkan daripada kita kecil hinggalah kita besar. Jadi sekiranya individu tersebut kurang didikan agama, malah mereka akan kurang melakukan aktiviti keagamaan dan sifat-sifat sabar gagal diterapkan dan mulalah menyebabkan keganasan rumah tangga ini berlaku. Seterusnya ialah masalah kewangan dan juga pengangguran dan bebanan hutang yang banyak. Sebuah keluarga memerlukan sumber keuangan yang sangat stabil untuk menyara kehidupan seharian mereka. Jadi sekiranya mereka mempunyai sumber keuangan ataupun bebanan hutang yang banyak, ketua keluarga cenderung untuk merasa stres dan akhirnya mereka gagal untuk mengawal perasaan tersebut dan mereka akan melampiaskan perasaan marah mereka terhadap pasangan mereka. Jadi ini merupakan punca kenapa keganasan rumah tangga itu berlaku. Punca lain bagi keganasan rumah tangga ialah masalah pergaduhan dan tiada persefahaman dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan berlakunya perselisihan pandangan dengan pasangan yang juga boleh menjadi punca tekanan perasaan. Hal ini akan mendorong mereka bertindak dengan kekerasan terhadap anak-anak dan isteri kerana mereka gagal untuk mengawal emosi dan perasaan. Jadi, perkara sedemikian boleh mencetuskan pertengkaran yang lebih serius dan akan menyebabkan suami memukul isterinya. Seterusnya, bersangka buruk dan kuat cemburu terhadap pasangan. Sikap cemburu yang negatif juga merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya krisis dalam rumah tangga. Sifat cemburu yang melampau amat tidak digalakkan kerana ia boleh menggugat hubungan dalam sesebuah rumah tangga. Akhir sekali, latar belakang keluarga juga merupakan punca masalah ini berlaku. Ini disebabkan oleh kehidupan ibu bapa mereka yang bermasalah. Ini secara tidak langsung akan memberikan kesan kepada anak mereka setelah berkahwin. Isu keganasan rumah tangga akan membawa kesan-kesan negatif kepada mangsa dari segi yang berbeza. Seperti dari segi fizikal, iaitu dapat dilihat dan berada di luaran, seperti badan dan mata. Manakala dari segi mental, iaitu tidak dapat dilihat dan berada di dalaman, seperti fikiran serta emosi. Berdasarkan catatpan tersebut, terdapat 20% daripada responden menyetujukan bahawa keganasan rumah tangga akan menyebabkan kecederaan seperti lebam, luka ataupun bengkak di badan dengan alasan disebabkan kemalangan. Selain itu,
17% daripada responden mengatakan keganasan rumah tangga akan menyebabkan kejadian benci diri, kemurungan dan kerap menangis berlaku pada mangsa. Dan 16% daripada responden menyetujui isu tersebut akan menjadikan mangsa merasa tidak lagi disayangi dan dihormati oleh pasangan. Kesan keempat ialah terpaksa hidup dalam ketakutan terhadap pasangan. Terdapat 20% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Apabila berlaku keganasan rumah tangga, mangsa sentiasa hidup dalam ketakutan kerana tidak tahu bila pasangan hilang kawalan lalu menyaksanya. Maka mangsa terpaksa hidup dalam ketakutan. Kesan kelima ialah tumpuan dan prestasi kerja merosot. Terdapat 15% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Keganasan rumah tangga telah menyebabkan penderaan mental atau fizikal dan ini boleh menyebabkan mangsa tidak dapat memberikan tumpuan dan prestasi kerja merosot. Kesan keenam ialah kehilangan kasih sayang terhadap anak-anak. Terdapat 12% responden sangat bersetuju dengan pernyataan ini. Anak-anak dalam sesebuah keluarga juga menjadi mangsa. Biasanya anak-anak ini akan kehilangan kasih sayang daripada ibu atau bapa apabila keganasan rumah tangga berlaku. Ini boleh menyebabkan mereka murang dan kurang keyakinan diri pada masa akan datang. Terdapat banyak langkah untuk mengatasi isu keganasan rumah tangga di Malaysia. Yang pertama, melibatkan diri dengan pengisian rohani seperti menghadiri ceramah-ceramah agama tentang rumah tangga. Ceramah agama boleh dijadikan dakwah kepada pasangan-pasangan berkahwin yang mengandungi seruan atau ajakan yang mengandungi dasar ataupun mesej yang ada pengisian mengenai Islam dalam ilmu rumah tangga. Langkah yang kedua, mangsa boleh memohon perintah perlindungan kecemasan EPO melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Pengurusan dan perlindungan mangsa keganasan rumah tangga adalah berdasarkan Akta Keganasan Rumah Tangga 1944. Akta ini telah mula dikuatkuasakan pada 1 Jun 1996. Ianya memberi perlindungan pada mangsa keganasan rumah tangga sama ada melalui perintah perlindungan interim atau perintah perlindungan yang dikeluarkan oleh mahkamah atau penempatan sementara di tempat selamat yang telah diluluskan oleh Yang Berhormat Menteri. Langkah yang ketiga, kedua-dua pihak haruslah bermuhasabah diri dan positif serta berfikiran terbuka dalam menyelesaikan perselisihan faham. Sabar merupakan kunci kebahagiaan rumah tangga. Kasih sayang sama insan akan membuahkan sikap bertolak ansur, hormat menghormati dan sedia berkorban demi kebahagiaan orang yang tersayang. Kedamaian dan kasih sayang adalah teras utama hubungan suami isteri. Langkah seterusnya ialah pendedahan melalui kursus perperkahwinan tentang ilmu dalam rumah tangga. Kerajaan Malaysia haruslah memperkasakan lagi kursus perperkahwinan dan mewajibkan kepada setiap individu menghadiri kursus perperkahwinan sebelum berkahwin. Hal ini bagi memberikan penerapan yang kukuh dalam ilmu berumah tangga. Pendedahan dari segi intelektual ini mampu membuatkan setiap individu berfikir dengan menggunakan akal dan daya fikir agar tidak melakukan sebarang tindakan yang melibatkan emosi semata-mata, malah mempraktikkan ilmu yang dipelajari melalui kursus perperkahwinan. Selain itu, pendedahan dalam mata pelajaran sivik, pendidikan agama Islam serta moral tentang keganasan rumah tangga dan hak wanita. Kementerian Pelajaran Malaysia haruslah memasukkan silibus mengenai asas rumah tangga dalam mata pelajaran sivik, agama Islam dan moral agar dapat melahirkan individu yang mampu berfikir secara rasional dan berilmu dalam membuat sebarang tindakan. Jika langkah ini dapat dilaksanakan, jumlah kes keganasan rumah tangga mampu untuk dikurangkan. Langkah yang terakhir ialah pendedahan kepada masyarakat tentang prosedur laporan keganasan rumah tangga yang berlaku di sekitar mereka. Pihak berwajib perlulah melaksanakan pelbagai cara bagi memberi pendedahan kepada masyarakat seperti membuat pelbagai program tentang laporan keganasan rumah tangga, iklan maupun penyebaran risalah.
supaya lebih ramai individu peka dan berani untuk melaporkan kes-kes keganasan yang berlaku di sekitar mereka. Bahagian ini akan merumuskan hasil dapatan kajian yang dilakukan untuk memenuhi ketiga-tiga objektif kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pengetahuan masyarakat terhadap isu keganasan rumah tangga. Bagi objektif pertama, didapati bahawa pengaruh dadah, alkohol dan melakukan aktiviti perjudian mempunyai bilangan responden yang memilih sangat setuju paling tinggi, iaitu seramai 34 responden. Hal ini kerana perubahan tingkah laku dan emosi individu menyebabkan dirinya cenderung untuk melepaskan perasaan kepada mangsa keganasan tersebut. Bagi objektif kedua, didapati bahawa peratus tinggi adalah terpaksa hidup dalam ketakutan terhadap pasangan, iaitu seramai 34 responden bersamaan 20%. Hal ini kerana mangsa keganasan rumah tangga berasa tidak tenteram dalam melakukan apa-apa perkara kerana dikhawatiri akan mendapat ugutan, pukulan dan sebagainya. Manakala objektif ketiga didapati bahawa peratus tertinggi ialah melibatkan diri dengan pengisian rohani seperti menghadiri ceramah-ceramah agama berkaitan dengan rumah tangga yang memiliki seramai 34 responden. Melalui elemen kerohanian, ini dapat membentuk sasiah dan peribadi seseorang menjadi lebih baik serta dapat memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing berlandaskan apa yang disuruh oleh agama. Secara keseluruhannya, keganasan rumah tangga merupakan isu yang tidak boleh dipandang enteng kerana ia memberikan implikasi yang sangat besar seperti keruntuhan moral, keruntuhan institusi keluarga dan sebagainya. Justru itu, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mewujudkan hubungan kekeluargaan yang sihat dan bahagia.